Okay, test. Saya potong queue PC daripada MP Sabah dulu. Jadi hari ini saya nak bercakap soal kejap soal berkaitan dengan penahanan anggota immigration yang agak mengambil tempat dalam media massa ketika ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyataan saya berhubung susulan Ops Selat yang melibatkan penahanan anggota immigration hidup mewah. Juga keperluan memperkenalkan undang-undang hidup di luar kemampuan. Jadi saya mewakili Parlimen Johor Bahru menyambut baik Ops Selat yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM yang melibatkan penahanan suspek-suspek berkaitan siasatan sindiket urusan khidmat COP sempadan. Jadi kalau kita rujuk berdasarkan laporan-laporan media, sindiket ini dipercayai melibatkan jaringan ataupun network aktiviti jenayah penyeludupan warga negara asing yang kebanyakannya melibatkan dari negara seperti China, Vietnam, Indonesia dan Bangladesh. Dan ketika ini penahanan tersebut yang bermula sejak 16 November 2020 telah melibatkan seramai 53 orang yang termasuk 33 orang anggota immigration yang bertugas sama ada di KLIA, KLIA 2 ataupun di bangunan Sultan Ismail Johor Bahru. Namun apa yang lebih mengejutkan adalah penemuan kekayaan yang sangat melampau di kalangan anggota-anggota immigration tersebut seperti lebih 800,000 wang tunai. Terdapat 26 buah kereta mewah yang mana kalau kita ikut laporan semalam mungkin lebih sebab ada lagi penahanan baru yang turut melibatkan timbalan pengarah, individu yang berjawatan timbalan pengarah immigration. Kalau kita tengok dari segi jenama kereta itu memang bukan menggambarkan kemampuan mana-mana pihak yang bekerja sebagai penguat kuasa seperti kereta berjenama Rolls-Royce, Ford Mustang, Range Rover, Alphard, Velfire dan juga Audi. Jadi di sini saya ingin mengemukakan 5 persoalan yang lebih berniat untuk kita membantu meningkatkan integriti Jabatan Immigration Malaysia. Jadi persoalan yang pertama yang saya ingin kemukakan iaitu dalam keadaan kita berterima kasih kepada pihak SPRM yang telah menjalankan Ops Selat ini, persoalan yang harus ditanyakan sekarang ini, kenapa penahanan ini hanya berlaku sekarang? Dalam keadaan kalau kita tengok gambar ataupun laporan yang dilaporkan itu, kekayaan itu bukannya dikaut dalam tempoh sebulan dua. Kita tahu sekarang sempadan pun ditutup. Jadi ini menimbulkan pertanyaan, mengapa penahanan ini hanya kita mampu buat terlibat suspek-suspek itu telah mengumpul kekayaan yang luar biasa. Jadi sejak bila aktiviti sindiket ini bermula iaitu melibatkan soal COP di sempadan pintu masuk negara. Ia lihat kekayaan luar biasa oleh individu tersebut. Jadi bagaimana untuk kita membolehkan pemberi maklumat ni tampil ataupun keyakinan kepada mereka untuk membuat laporan dalam keadaan mereka bukan berdepan dengan seorang individu. Mereka berdepan dengan puluhan individu yang merupakan satu sindiket yang agak terancang. Jadi sebab itu dalam soal kes dalam Ops Selat ini, bagaimana untuk kita mencegah lebih awal, salah satu kaedahnya adalah untuk melihat soal perlindungan yang boleh diberikan kepada whistleblowers ataupun kepada pemberi maklumat ini. Persoalan yang ketiga yang sepatutnya ditanya adalah mengenai pegawai kerajaan ataupun kaki tangan yang terlibat dengan bahagian penguatkuasaan ini,
adakah ketika ini terdapat keperluan untuk mereka melaporkan harta ataupun juga pendapatan mereka kepada pihak SPRM sebagai contoh. Jadi sepatutnya kalau perkara ini diamalkan secara berkala, maksudnya kalau bukan tiap-tiap tahun pun mungkin 2 tahun sekali ataupun 3 tahun sekali, untuk kaki tangan penguatkuasa ataupun pegawai kerajaan ini melaporkan aset, pendapatan dan juga liability ini secara berkala kepada pihak SPRM. Tetapi bagi saya, bukan kita berniat untuk menghukum pegawai-pegawai kerajaan yang menjalankan tanggungjawab mereka. Sebab itu perkara yang ketiga sebenarnya dalam isu ini yang kita kena lihat adalah soal jurang pendapatan. Yang mana bagi mereka yang dilaporkan, yang ditahan ini juga melibatkan anggota-anggota peringkat bawahan, bukannya peringkat atas, iaitu tak silap saya KP19, maksudnya taraf grade, jawatannya grade 19 itu. Adakah keperluan untuk kita merombak ataupun menilai tangga gaji bagi pihak penguatkuasa ini? Sebab jurang yang terlalu besar dalam keadaan mereka mengawal keselamatan, mengawal kedaulatan negara ini, kita harus juga melihat dalam soal integriti dan juga ketelusan untuk mereka menjalankan amanah tersebut. Sebab itu saya rasa sudah sampai masanya dalam keadaan kita minta supaya perlunya ada laporan secara berkala dari segi kemewahan ataupun kemampuan masing-masing, tetapi pada masa yang sama kita kena pastikan kebajikan pegawai-pegawai anggota penguatkuasa ini kita teliti dengan lebih baik. Perkara yang keempat yang bagi saya yang kita kena tengok, perkara yang kelima adalah soal apabila kita dah menilai soal kemampuan harta dan sebagainya, ada satu ruang yang juga kita kena teliti, iaitu soal hidup di luar kemampuan. Tahun lepas dalam persidangan parlimen, dalam perbahasan usul mengenai pengisytiharan harta semua ahli Dewan Rakyat yang dibawa ketika itu oleh Kerajaan Pakatan Harapan, dalam perbahasan tersebut saya telah bangkitkan soal bukan hanya pengisytiharan harta, tetapi juga ada keperluan untuk kita perkenalkan kaedah undang-undang dalam soal kehidupan melangkaui kemampuan ataupun dalam bahasa Inggerisnya living beyond means. And this initiative has been applied in other countries. Inisiatif ini telah diguna pakai di negara-negara lain, iaitu untuk kita memperkenalkan rang undang-undang hidup di luar kemampuan ini supaya mereka yang disyaki ataupun mana-mana individu yang memiliki kemampuan tersebut perlu menjelaskan dari mana datang sumbernya. Jadi sebab itu berdasarkan penemuan dalam Ops Selat ini, saya rasa sudah tiba masanya untuk kita memperkenalkan RUU kehidupan melangkaui kemampuan. Jadi ini membolehkan pihak SPRM atau mana-mana pihak yang diberi tanggungjawab tersebut untuk mereka yang hidup di luar kemampuan ini memberi justifikasi mana datangnya kemampuan ataupun sumber kekayaan mereka. Jadi melalui kaedah ini sebenarnya seperti persoalan yang saya bangkitkan, soalan pertama dan kedua, iaitu tindakan ini dilihat dalam keadaan suspek-suspek itu telah mempunyai kemewahan yang agak melampau. Jadi kalau kita ada Living Beyond Means Act ataupun Akta Kehidupan Melangkaui Kemampuan ini, kita akan dapat mencegah kes-kes kemewahan melampau dengan lebih pantas serta sebenarnya mencegah ketirisan, salah guna kuasa ataupun rasuah pada peringkat yang lebih awal. Jadi sementara bagi saya kita menyokong Ops Selat yang dijalankan bagi menyiasat dan seterusnya membawa mereka suspek-suspek ini ke muka pengadilan, terdapat juga keperluan untuk kita memastikan perkara ini tidak berulang dan berulang pada masa akan datang.
Jadi bagi saya secara kesimpulan, rakyat di luar sana mengharapkan mereka yang memegang jawatan dan amanah dapat memikul tanggungjawab dengan penuh integriti dan kejujuran, tapi pada masa yang sama sistem dan proses itu perlu diberi perhatian supaya dalam isu melibatkan integriti, salah guna kuasa ini kita dapat cegah di peringkat yang lebih awal. Jadi itu adalah sidang media saya. Dan bagi media yang tak dapat, nanti saya share link yang diletakkan oleh Parlimen Malaysia di YouTube nanti. Ada soalan ke? Tak ada kan? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.